Okay, so sebelum tu saya tanya lah, yang hadir pada pertanyaan adalah cikgu-cikgu cikgu apa, cikgu Ali, cikgu Wan Anira, cikgu Nur Syafri Nawati. Adakah cikgu-cikgu? Ya, Okey, cikgu-cikgu. cikgu Macam mana cikgu? Progress. Saya baru buat rangka. Okey, okey. Yang motor tu, transfer tu dah di order. Belum lah, saya sebenarnya nak order semalam. Tapi bila kata nak buat sesi soal jawab hari ni, saya terus Ah, tunggu hari ni lah. okey. So kalau cikgu ada persoalan tak apa, boleh bertanya. Boleh boleh Hmm. kita tak ada tak ada apa? Tak ada tak ada format lah. Mungkin saya sebelum kita pergi pada soal jawab, mungkin saya terangkan balik lah. Dia punya boleh. Saya terangkan balik berkaitan dengan rules ke ataupun berkaitan dengan task. Boleh cuba. Assalamualaikum. Kalau boleh elok-elok tu boleh tentang balik macam format pertandingan ke apa keperluan dia dengan syarat dia apa Okey. nak tengok balik semua dia. Okey, boleh cikgu. Saya terangkan balik berkaitan dengan dia punya rule and regulation lah. Dan dia punya task lepas tu mungkin kita akan open pada discussion lah. Kalau apa-apa soalan berkaitan kita boleh cikgu boleh tanya Okey. Ini slide yang kita pernah kita gunakan dululah. Kita gunakan dulu So saya tak akan present directly. Saya terus pergi kepada slide yang kita okey, yang ni lah. Yang ni penyertaan. Saya rasa pun tak ada masalah So saya terangkan balik lah. Yang kita punya kategori ni terbuka kepada sekolah sekolah rendah dan sekolah menengah. Maknanya ada dua kategori. Memang kita bertanding secara berasingan. Maksudnya sekolah kategori sekolah rendah lain dan sekolah menengah lain. Tapi task yang sama. Kita buat dua kategori lah, sekolah rendah dan sekolah menengah. Kita tak sekalikan. Okey. Yang ni penyertaan secara percuma. Memang kali ni kita buat secara percuma, memang tiada bayaran. Okey, cikgu-cikgu kalau yang masih belum berdaftar, mungkin boleh berdaftar di Google Link yang kita sediakan. Okay, setakat ni masih ada lagi beberapa kekosongan lah. Buat masa ni setakat hari ni, okay, kita dah semak ada dalam lebih kurang 27 okay, 27 pasukan lah. 27 pasukan sebab kita target kita maksimum pun 40 pasukan. Mungkin ada kekosongan ada kekosongan lagi kalau mana-mana cikgu. Ramai juga tu, 27. Kan? Betul 27. Sebenarnya kita target lagi ramai. Tapi tak apalah, ini first time kita anjurkan. Kita target 27. Sebenarnya kalau 27 pun bagi saya pun macam cikgu kata pun dah banyak, alhamdulillah. Sebab kalau ikutkan apa yang kita buat sebelum ni di Pasir Gudang, lebih kurang dalam 22 pasukan lah, yang mana sekolah menengah 12, sekolah rendah 10. So kali ni kita target lebih kurang dalam 30 something lah. Kita target maksimum sebab kita ada bajet peruntukan. Memang setiap group akan dapat peruntukan tu yang kita ada buat capping pada maksimum lah. Kita cuba target 40 maksimum, tapi setakat hari ni lah. Semalam pun saya dapat ada cikgu yang masih belum daftar dan dia berminat nak join. Kalau sempat boleh daftar lah. Boleh daftar dekat link yang kita bagi. Buat masa ni yang saya maklum lah pada taklimat sebelum ni, setiap sekolah boleh hantar satu pasukan saja. Tapi yang sedia maklum, jika bilangan pasukan tu masih kurang, mungkin kita kalau ada sekolah yang mempunyai lebih daripada satu ROV atau satu robot tu, mungkin boleh masuk dua. Itu kita benarkan kemudian lah. Buat masa ni kita terhad pada satu dulu lah. Kita tengok pada kekosongan. Uh, kalau jika kalau ikutkan sepatutnya hujung bulan ni kita punya tarikh tutup lah. Tarikh tutup penyertaan sebab kita nak finalisekan nama, okay, bilangan peserta yang join sebab kita nak beli hadiah. Sebab setiap pasukan dia akan balik dengan CJ penyertaan dan medal. Ini semua akan dapat lah. Semua akan dapat. Okey. Maknanya medal penyertaan dan apa dan CJ penyertaan lah, peringkat kebangsaan yang mana kita telah dapat kelulusan daripada KPM lah.
Okey, dan pemenangnya adalah kalau hadiah-hadiah untuk pemenang 1, 2, 3, 4, 5 dia ada sekali dengan wang tunai wang tunai dalam bentuk cash dan piala. Itu yang ekstra untuk pemenang lah. Untuk semua pasukan dia akan dapat sijil penyertaan dan dia akan dapat medal lah. Mana setiap pasukan kalau terdiri pada pelajar dan seorang guru maknanya akan dapat 4 medal lah. Okey, itu memang setiap pasukan akan dapat. Okay, kalau ikutkan peruntukan setiap penyertaan akan dapat peruntukan lah yang telah ditetapkan oleh CPE, OES. Okay. Kita ada itu yang kita target sekurang-kurang 40 lah, maksimum 40 pasukan. Buat masa ni saya cakap ni dalam 20 lebih lah pasukan yang telah berdaftar. Harap-harap berdaftar dan dapat join pada waktu pertandingan Okey, bagi yang cikgu yang baru masuk untuk makluman semua kita punya tarikh pertandingan telah dianjatkan seminggu lewat iaitu pada 26 November 2022 tempat yang sama. Cuma buat masa ni Rustia tengah mendapatkan cuma nak pastikan bahawa tempat yang kita nak buat tu iaitu swimming pool di UMP tarikh yang kita nak buat tu masih kekosongan lah. Kalau bertindih mungkin kita kena anjatkan lagi. Okay, nanti Dr. Zainah akan updatekan kemudian pada kita. Once saya dah dapat update daripada Dr. Zainah, saya akan maklumkan dalam grup lah. Kalau ikut perancangan awal memang kita anjatkan seminggu sahaja. Kita anjatkan 26 sebab nanti kalau drag nanti takut ambil masa lah. Mungkin nanti ada macam banyak-banyak lagi pertindihan program lain-lain So buat masa ni kita akan anjatkan seminggu daripada perbincangan awal saya dengan Zainah, kita anjatkan seminggu lah pada 26 tempat di UMP lah. UMP. Nanti tempat penginapan semua nanti saya minta Dr. Zainah akan cuba uruskan lah. Mungkin dia boleh buat macam list of kawasan-kawasan macam homestay ataupun kawasan hotel ataupun penginapan di UMP sendiri kalau ada sediakan. Nanti ini pihak Rustia Dr. Zainah akan sediakan lah. Buat masa ni saya belum dapat maklum lah daripada Dr. Zainah, tapi saya dah beritahu supaya dia cuba dapatkan list of hotel, homestay ataupun penginapan di UMP lah. Okay. So setiap projek ROV maksudnya robot tu dibenarkan maksimum. Maksudnya maksimum 50 cm kali 50 cm kali 50 cm lah. Dia punya saiz yang maksimum yang kita benarkan. Ni kalau ikutkan ni besar sebenarnya kalau 50 cm. Tengok macam kecil tapi kalau kita buat sebenarnya besar. Kalau kita buat 50 cm kali 50 cm kali 50 cm mungkin kita memerlukan thruster yang besar untuk dia submerge. Sebab tu saya galakkan buat yang small scale je, buat saiz mungkin 20 cm ke bawah ataupun 30 cm ke bawah dah cukup memadai lah. Okay. So minimum size dia tak kira lah. Maksudnya maksimum sahaja. Betul cikgu. Memang maksimum 50. Kalau ikutkan nanti kenapa kita buat 50 nanti saya akan beritahu lah. Sebenarnya kalau kita tengok 50 cm ni sebenarnya dah besar. Saiz dah besar lah. Kalau besar sangat thruster kita kecil, mana motor yang kita nak beli tu kecil, so dia tak boleh nak tarik kita punya body tu ke dalam. Maksudnya nak tenggelam tu tak boleh. Sebab tu kita kena cari yang kita kena buat body yang saiz kecil dan motor dia yang boleh macam compatible with body lah. Maknanya tak terlalu besar, tak terlalu kecil lah. Kalau kecil pun tak ada masalah. Cuma kecil tu mungkin dia akan effect dengan kabel lah. Kabel tu. Sebab tu jangan terlalu kecil. Sebab nanti takut bila kabel yang kita nak masuk tu dia berat. So nanti ROV kita pun dia akan ada kesan dia jugalah. Okay. So yang flexible yang besar ke yang kecil, Prof? Yang mana? Sorry, cikgu. Flexible ROV yang besar, saiz yang besar ataupun saiz yang kecil? Yang mana? ROV? Ya, ROV. Model lah kalau untuk rangka yang untuk fleksibel, rangka yang besar ke rangka yang kecil? Okey, sebenarnya lagi besar lagi bagus. Puan, tapi itulah saya kata untuk yang kita punya pertandingan ni jangan terlalu besar lah. Sebabnya lagi besar sebenarnya kalau kita nak buat kita punya research, kita boleh tambahkan banyak dari segi sensor, banyak manipulator kita boleh tambah. Tapi untuk projek ni
untuk yang kita punya pertandingan ni kalau boleh jangan terlalu besar. Jangan terlalu besar sebab nanti dia akan ada kesan lah, sebab kita punya kedalaman pun tak dalam. Yang kita target kedalaman dia paling dalam pun 1.5 meter sahaja. Maknanya ROV ni kena tenggelam 1.5 meter sahaja. Maknanya jangan saiz dia terlalu besar lah. Kalau tengok gambar ni, gambar yang dekat yang saya share dekat slide ni, mungkin dia punya saiz lebih kurang dalam 20 ke 30 cm sahaja dia punya saiz dia. Dia tak terlalu besar. Kalau yang 50 cm ni bagi pertandingan ni adalah yang maksimum lah yang kita benarkan. Nanti saya kejap lagi saya akan tunjukkan syarat dia punya task. So kat task tu nanti dia ada starting point tu. Starting point tu ada dia punya size starting point tu adalah 50 cm kali 50 cm. Maknanya ROV kita kalau besar 50 cm dia akan touch starting point lah. Kat situ kita dapat tahu maknanya ROV ni terlalu besar. Kalau starting point dia 50 cm kali 50 cm, maknanya kita kena design kalau boleh lagi kecil daripada 50 cm. Boleh puan? Okey, ROV kita ni terbagi pada dua jenis, sama ada cikgu boleh gunakan wired ataupun wireless lah. Kalau yang wireless saya terangkan sebelum ni kena gunakan frekuensi bawah 100 MHz. Okey, kalau search mungkin ada yang cikgu pernah jumpa yang contoh macam auto-gate control. So dia boleh guna, tapi untuk ROV mungkin tidak boleh sebab dia punya frekuensi terlalu tinggi lah. Tak silap saya dalam 400 MHz. Takut dia tak boleh travel. Signal tak boleh travel dalam air. Kalau 2.4 GHz pun tak boleh. Okay. Kalau cikgu ada, kalau search dalam Shopee ataupun Lazada ataupun online, kalau kita tengok remote control wireless menggunakan frekuensi 2.4 GHz ataupun lebih pada 100 MHz memang agak sukar untuk dia bergerak di dalam air lah untuk kita kawal. Memang tak boleh. Ya, ya. Tak, sorry cikgu tak dengar. Kalau guna Fly Sky IC. Putus-putus cikgu. Sekejap. Kalau guna Fly Sky I6 ni. Maaf, sini Alamak, suara cikgu tak macam tak berjelas macam. Sekejap saya check. Okey, cuba cek. Oh, fly sky ni pun tak boleh cikgu. Yang ni yang untuk macam drone punya kan. Yang ni tak silap saya tak boleh sebab dia pakai frekuensi 2.4. Nanti saya check balik. Ini memang kalau 2.4 GHz memang tak boleh. Dia tak boleh travel. Dia kalau untuk drone ataupun surface atas permukaan air memang boleh. Tak ada masalah. Memang sebelum ni untuk kita buat projek river cleaning robot, memang untuk on surface, memang kita galakkan sudah pakai yang ni lah, Fly Sky punya konfigurasi lah. Dia ada transmit and receive. Tapi untuk underwater dia tak boleh. Dia kena cari yang kalau wireless lah. Wireless dia pakai dalam 54 mega ataupun 27 MHz. Yang saya setakat ni yang saya jumpa lah. Dan yang pernah saya buat lah dalam 27 MHz ataupun 54 MHz. So tapi yang untuk kali ni, yang pertandingan ni saya galakkan gunakan wired lah, lagi mudah untuk kita troubleshoot. Kalau wireless ni takut bila dia out of control ataupun something happen dekat ROV tu, nanti kita susah nak control lah. Kalau wired ni, kalau apa-apa problem kita tarik je wire tu. Itu salah satu dia punya ni lah, dia punya kelebihan kenapa saya galakkan untuk pertandingan kita gunakan wired lah. Sebenarnya dia tak ada masalah, boleh. Sebab saya pernah buat lah wireless, memang tak ada masalah. Dia boleh kontrol melebihi 3 ke 4, 5 meter lagi dalam lah kedalaman dia boleh kontrol. Tapi kita punya kedalaman untuk pertandingan ni lebih kurang dalam 1.5, maksudnya tiada masalah lah untuk kita kawal. Kita punya ROV walau kalau kita menggunakan wireless control lah. Tapi untuk kali pertandingan ni saya galakkan cikgu gunakan wired lah.
Okey. Dan maksimum thruster ataupun penuja ni 4 kita benarkan. 4 maksudnya dia boleh bergerak 4 degree of freedom lah. 4 darjah kebebasan Maknanya depan, belakang, kiri, kanan dia submerge dah. Itu maknanya 3, minimum 3, maksimum 4 lah. Maksudnya kalau untuk ROV kita dia boleh tenggelam, okey. Dia boleh ke depan, ke belakang dan dia boleh kiri, pusing kanan. Maksudnya dia perlukan 3 darjah kebebasan lah. 3 degree of freedom pun dah cukup. Okey. Untuk yang kita cluster ni minimum 3, maksimum 4 lah. Kalau banyak nanti cikgu perlukan bateri yang banyak jugalah. Maksudnya kena ada kalau pakai satu bateri sahaja untuk kontrol lebih pada 4, takut dia akan power consumption lah, dia akan drag. Mana bateri kita kena Okey, minta maaf So Dr. Zainal yang call. So dia maklumkan pada 26 itu tu tak clash lah. Kemungkinan kita akan kemungkinan besar kita akan buat pada 26 lah sebab Dr. Zainal baru confirm 26 tu tak ada apa-apa program di swimming pool UMP. So mana kita akan stick pada 26 bulan Okey, so pemenang yang kita tentukan adalah masa yang terpantas untuk melengkapkan semua tugasan tanpa ada kesalahan lah. Ini dia punya, kita akan tengok pada dia punya task Okey. Ini dia punya task cikgu So kalau ikut kolam swimming pool di UMP, kita akan pakaikan kawasan bahagian sini yang bahagian tak dalam dia. Kalau UMP punya kolam dia ada 3 bahagian lah. 1.5 meter, 2.2 meter dan 3 meter kedalaman UMP. Tapi kita akan pakai di area sebab saya tak saya boleh conteng tak dekat. Cikgu saya stop sharing dulu, saya pakai format baru. Okey. Saya share, saya lukis okey. Okey, boleh baik. Okey, kalau ikutkan ini adalah swimming pool di UMP. So dia terbagi pada 3 bahagian lah yang saya cakap kan. So yang bahagian ni 1.5, okey, bahagian ni yang 2.2 meter dan 3.5 lah, 3 meter. Okey, kalau di UMP kita akan pakai sini 1.5. Okey, 1.5 meter depth. Okey, ini 2 meter dan ni 3 meter lah. So kita akan di UMP kita akan pakai di kawasan 1.5 meter sahaja. Panjangnya yang ke sini lebih kurang dalam 15 meter atau 10 meter ke 15 meter. Nanti saya double confirm. Saya lebih kurang dalam 10 meter. 10 meter ke 15 meter lah panjang kolam UMP. Okay, so kita akan pakai di kawasan 1.5 meter sahaja. Okay, kalau tengok dekat tadi, starting point adalah di sini.
starting point di sini. Kalau kita tengok starting point, dia punya size tu adalah 50 cm ni starting point adalah 50 cm kali 50 cm. Dia macam apa? Dia macam satu kotak kotak yang kita buat sama saiz lah. Maksudnya kalau cikgu buat lebih pada 50 cm, maksudnya ROV kita tak boleh masuk kawasan kotak ni. Ini starting point lah, maksudnya memang maksimum kita buat untuk starting point ni adalah 50 cm kali 50 cm. Kalau kita punya ROV lebih besar, so dia tak boleh masuk kawasan starting point tu lah. Ini menyebabkan dia tersangkut. So kalau boleh, sebab tu saya galakkan design ROV kita size maksimum jangan melebihi 50 cm lah. Nanti cikgu boleh adjust balik lah supaya kecilkan ROV tu. Kalau 30 cm, kalau kali 30 cm mesti lagi boleh masuk ataupun 20 cm mesti lagi boleh masuk. Mungkin kalau 20 cm dia akan berada macam ni lah di kawasan kotak starting point sini starting point. Okay. Dia akan berada di sinilah ROV ni. Okay, ni ROV kita contoh ROV. So dia contoh ROV ni 20 cm kali 30 cm. So dia akan berada di betul-betul di dalam kawasan starting point ni lah. So ROV ni kita akan letak di sini. Alright, so pelajar akan mengawal di sinilah. Okay, ada pelajar akan mengawal di sini. Okay, kita punya pelajar lah akan mengawal remote control ataupun mengawal control lah kat sini. Okay, so kalau tengok yang dekat Raja saya share tu, dia ada 3 halangan. Maksudnya 2 halangan, satu lagi target lah. Sini halangan pertama. Okay, halangan kedua. Dan sini kita punya target. Kalau ikutkan target ni dia berubah dia bukan fix dekat sini, mungkin dia ke kiri atau ke kanan sedikit, tapi jarak dia sama. Antara ke sini adalah 5 meter. Kalau cikgu tengok yang dekat slide tadi, okay, 2 meter, 1 meter, 2 meter. Okey, saya saya stop sharing. Okay. Okey, so dia berada di sinilah. Dia akan berada di starting point. Antara jarak ke halangan pertama adalah 2 meter. Okey, 2 meter. Halangan pertama dan kedua 1 meter. Okey, daripada halangan kedua ke target lebih kurang dalam 2 meter lah. Cuma target memang kalau total adalah 5 meter. Total jarak yang ROV kita perlu bergerak 5 meter. Sebab tu dia punya lokasi target ni dia akan berubah sama ada ke kiri sini sikit ataupun ke kanan sikit lah. Setiap group dia berbeza lah. Dia takkan straight lah. Mungkin kita akan alihkan sedikit ke kiri ataupun ke belah kanan lah. Okay, so untuk halangan pertama kalau kita tengok yang ni lah halangan pertama, dia macam triangle. Okay, dia macam triangle lah kat sini. Sebenarnya kalau saya punya konsep penceritaan kita punya task ni adalah macam kita nak mencari harta karun lah. Okay, nak mencari harta karun, maknanya robot kita perlu tenggelam dan dia akan jumpa laluan gua. Okay, ini laluan, ini contoh ni, yang ni gua lah, pintu gua. Contohnya pintu gua, dia besar sikit, dia punya saiz besar sikit. So dia akan masuk tanpa melanggar tiang-tiang ni lah, maknanya tanpa melanggar pintu gua ni mungkin kalau langgar mungkin akan ada berlakunya tanah runtuh ke ataupun batu-batu jatuh. Ini kita bayangkan lah. So sebenarnya kita buat dalam bentuk triangle lah. Maksudnya ROV ni dia punya syarat tidak boleh melanggar tiang-tiang ni lah. Dia kena berlalu nice. Kalau tengok saiz halangan ni besar cikgu. Untuk yang pintu gua ni kita besar dalam 1 meter. Sebab kalau ROV kita kecil dalam 30 cm, saya rasa dia boleh boleh lalu tanpa ada masalah lah. Tanpa masalah kalau saiz dia kecil lah dalam, kalau ikut saiz ni 1 meter kali 80 cm. Maksudnya halangan pertama tu besar sikit lah saiz dia. Hopefully ROV kita tak perlu melanggar. Kalau langgar dia akan ada sedikit kita akan tolak markah sikit lah. Tapi dia lepas tapi mungkin ada penalti lah sikit. Maksudnya markah dia akan tak dapat full mark lah dekat situ sebab ada dia punya kesalahan melanggar tiang ni lah.
tiang ataupun melanggar, tak kisahlah di atas ataupun di tepi sisi di sisi tiang ni lah. Itu halangan pertama. So halangan kedua dia akan kecil sikit. Okey, jap. Okey, saya ada soalan Jap, saya habiskan dulu. Okey, halangan kedua maksudnya gua bila ROV tu masuk dalam gua tu dia makin lama makin kecil. Dia macam itulah maksudnya. Dia makin lama makin kecil, so saiz halangan kedua dia kecil sikit. Tapi dia tak sampai lah kalau maksimum kalau tengok saiz dia pun 80 cm kali 50 cm. Maksudnya dia masih ROV kita kalau kecil dalam 30 cm masih tak, mungkin tak tiada masalah lah kalau tak apa untuk melalui gua ni lah apa tu ataupun tiang-tiang kita buat tiang macam tiang gol ni lah. Saya rasa tak ada masalah And then sampai ke tempat pencarian harta karun tu mungkin uh, ROV kita akan mencari. Maksudnya sampai kawasan tempat harta karun tu ROV kita akan mencari. Tapi disebabkan kita kalau ikutkan ROV ni kita tak ada kamera. So kalau ada kamera maknanya kita boleh pelajar tu boleh monitor daripada tempat control station, daripada tempat permulaan starting point. Tapi kita tahu kalau letak kamera mungkin kos nak buat ROV tu mungkin lagi mahal. Kos kamera pun lebih kurang dalam beratus juga, sebab tu kita tak ada. Maknanya kita gunakan pelajar lain untuk memberi arahan. Sebab kalau tengok ada seorang pelajar lagi yang ni, dia akan memberi arahan kepada pelajar jarak tak jauh, lebih kurang 5 meter. So dia perlu hanya bercakap ataupun menjerit pada kawan dia belok ke kiri ke kanan untuk mencari target. Okay, untuk mencari target supaya ROV tu melanggar target. Kalau tengok target kita macam ni je sebenarnya. Dia ada satu tiang. Atas ni saya akan letak bola. Bola lah. Sebenarnya kalau ikut sebenarnya nak lagi nice, kita punya ROV kena pick and place. Tapi untuk permulaan kita tak buat itulah sebab nanti ada mekanisme nak kena buat gripper, nak buat manipulator. So dia akan ambil masa lah. Untuk permulaan ni mungkin next insyaAllah kalau penganjuran ni berjaya dan dapat lagi sambutan, mungkin next kita akan upgrade lagi kita punya ROV dan kita punya charge lah. Tapi untuk permulaan ni kita langgar saja. Maksudnya ini ROV dia melanggar sahaja, melanggar pada tiang ni yang menyebabkan target ni jatuh. Maksudnya dia punya task dah selesai. Okey, task dia untuk yang target ni selesai, maknanya kita bayangkan maknanya ROV telah mendapat harta karun lah. Okey, maksudnya melanggar yang bola ni jatuh. Okey, maksudnya dah selesai untuk task di bahagian target. Okey, lepas dah bola ni jatuh, so ROV ni kena balik, dia kena balik ikut halangan kedua, halangan pertama dan terus ke starting point. Maksudnya dia kena reverse balik, dia kena sama ada reverse ataupun dia kena U-turn balik, ikut balik halangan kedua, halangan pertama sampailah dia kena floating di starting point sini. Okey, permulaan dia floating dekat sini dan pengakhiran pun dia akan floating di starting point ni lah. Sebab tu kalau boleh jangan terlalu, bila kan contoh jelas tenggelam, ROV tenggelam, kalau size nice, just nice, bila dia nak floating tu takut dia terlanggar pula starting point punya ni sebab starting point kita 50 cm kali 50 cm. Sebab tu kalau dia kecil dalam 30 cm, bila dia floating dia tak mungkin chances nak melanggar starting point ni kurang lah sebab dia size dia kecil kan. Okay, saya tengok ada, kalau tadi ada persoalan dekat chat. Saya buka chat tadi ada. Okey, berapa kedalaman kolam yang digunakan? Yang saya explain tadi, kita gunakan kedalaman kolam tu 1.5 lah. Dia ada 3 bahagian kedalaman, tapi kita gunakan yang 1.5 meter kedalaman Maksudnya nanti kita punya tiang gol dia akan sekejap saya jawab soalan seterusnya. Okey, wire ROV terlanggar. Okey, wire tak ada masalah. Wire terlanggar pada halangan kita tak tolak. Kita tak akan tolak pada markah. Don't worry. Sebab wire tu kita anggapkan sebagai macam aksesori lah. Maksudnya wire tu memang kita tahu dia akan panjang wire tu. Kalau dalam talimat saya belum ni, kita saya target kalau
untuk ROV yang ni 5 meter. Saya target panjang kita punya kabel tu lebih kurang 10 meter lah supaya dia boleh pergi. Dia boleh pergi dan balik tanpa ada berbelit ke apa kan. Tapi kalau contohlah wire terlanggar, kita takkan tolak. Contoh kan dia bila dah pergi ke halangan kedua, contoh ROV kita berada di halangan kedua kan. So wire dia akan mungkin dia akan tergesel ataupun terlanggar halangan pertama, tak dikira. Tak ada tolak markah. So kita kira pada ROV sahaja. Maknanya ROV sahaja yang kita tengok lah. Maksudnya kalau dia ROV tu dah sampai bahagian target kan, biasa dah panjang kan, dah ke depan memang akan wire tu akan dia akan berada di dalam air. Sebab tu kalau boleh setiap wire tu kita letak dia floating lah, dia akan macam slightly macam neutrally lah, maksudnya dia tak effect, tapi bila kita buat pergerakan tu mungkin wire tu akan bersentuh dengan tiang. Itu tidak dikira penalti lah, tidak ditolak markah. Untuk wire sahaja, untuk wire kalau ROV tu melanggar tiang tu kita akan tolak lah. Kalau ROV tu melepasi, okey, kita akan tengok ROV sahaja, kita fokus pada ROV, kita tak tengok pada wire. Jika wire tu sangkut, maknanya pelajar tu kena make sure cuba adjust balik lah supaya dia tak melanggar pada tiang tu. Dia boleh adjust balik lah kalau wire tu sangkut dekat tiang nombor 1 ke apa, halangan nombor 1 kan, halangan nombor 2, mungkin pelajar boleh adjust balik lah. Maknanya dia punya kawan tu boleh bantu lah macam mana dia nak mengadjust kiri ke kanan supaya tak melanggar. Maknanya ROV tu tak melanggar pada tiang halangan pertama dan halangan kedua. Okay, alright, so okay, kalau kita bayangkan macam ni, sekejap saya lukis balik kolam tadi. Saya buka balik yang part berkaitan dengan stop sharing. Saya share balik berkaitan dengan kolam tadi. Okay, so dia macam ni. Kalau kita so ini adalah kalau kita tengok swimming pool. Tak cantik pula dia petak, nak lukis petak tadi saya pakai yang petak biasalah. Okay, so ni kalau swimming pool kita. Yang saya kata tadi, untuk di UMP punya swimming pool dia ada 3 bahagian. Okay, ini satu puak. Dia lurus cikgu sorry, dia punya tak bercantik. Sini bahagian sini dia punya kedalaman 1.5 meter. Sini dalam 2 meter dan sini adalah 3 meter lah. So kita akan kat sini kita akan pastikan pelajar tiada uji dia punya ROV kat sini lah, sebab agak berbahaya lah kedalaman 3 meter. Walaupun kita memang UMP akan sediakan dia kata dia akan sediakan dia punya macam lifeguard. Dia akan jagalah, dia akan ada buat pemantauan di sinilah. Tapi kita tak galakkan kita akan sini sahaja kawasan kedalaman 1.5 meter, sebab nanti kita akan ada pelajar ataupun urus dia lah yang akan berada di sekitar sini. Dia berada di dalam air supaya nak memastikan ROV itu tidak melanggar tiang-tiang halangan pertama dan halangan kedua. So kalau kita bayangkan di sini, dia macam ni. Dia starting point. Ini starting point kita adalah 50 cm, 50 cm. So kalau kita bayangkan kalau kolam tu dah kita pandang daripada sudut tepi. Okay, daripada saya buat kotak dulu. Kalau daripada sudut tepi. Okay, so kita akan start pada sini. Kita punya ROV dia akan starting kat sini. Okay, ROV kita berada di sini. Dia akan floating lah. Dia macam contoh, dia kata kalau boleh slightly positif lah. Okay, contoh ni kita punya swimming pool. Dia kedalaman sini lebih kurang 1.5 meter. Okay, ni dia kita punya ROV. Okay, so dia halangan pertama adalah 2 meter lah kat sini. Mungkin di sini kita ke sini 2 meter. Kalau tengok tadi saya punya ni adalah kat sini lebih kurang dalam dia punya ketinggian adalah 80 cm. Okay, 80 cm. Maksudnya ini 80 cm. 80 cm. Dia
yang tiang ni akan tenggelam lah. Sini 1 meter, kat sini 80 cm. Okey. So maknanya ROV kena submerge sampai kalau boleh, dia kalau menyentuh dasar pun kita tak tolak markah lah. Dia boleh tenggelam sampai contoh ROV kita sampai dasar. Tak ada masalah. Kita tak akan tolak markah bila menyentuh dasar. Tak ada masalah. Jadi boleh sampai ke dasar, maknanya dasar 1.5 meter dan dia akan bergerak ke depan. Akan bergerak melalui halangan pertama lah. Halangan pertama melalui halangan pertama yang mana kedalaman yang ni maksudnya kalau di sini 80 cm, yang ni selebihnya lah dalam 1.2 meter. Sorry, 1.5 tolak 5, 7 dalam 70 cm. Kedalaman sini lebih kurang 70 cm sebab sini 80 cm. Okey. Dan dia akan lalu halangan pertama dan halangan kedua lebih kurang 1 meter lah. Lebih kurang kat sini ke sini 1 meter. Halangan kedua dia mungkin kecil sikit. 50 cm. Yang ni dia pendek sikit lah. Dia dalam lebih kurang 80 cm. Nah, kalau saya tulis, nampak macam kecil tapi dia besar lah. Kalau saiz kita punya ROV 30 cm, saya rasa tak ada masalah untuk melalui tiang gol ni lah. Okay. Dia akan tenggelam juga kalau boleh. Kalau lagi bagus ROV kita berada di dasar pun boleh. Maksudnya dia akan terus je. Yang ni kalau tengok seolah-olah dia boleh straight. Maksudnya dia boleh terus. Dia submerge dan dia akan terus sahaja. Dia akan melalui, dia just nice memang akan melalui tiang 1 dan tiang 2 tanpa menyentuh. Okay? Tanpa menyentuh. Sampai ke target tu yang kita akan, dia akan berada di sini, target kita dalam 50 cm. Dia punya saiz ketinggian dia. Betul tak? Okay, 40 cm. Dia dah kecil sikit lah. Okay, dia punya ni 40 cm. Ketinggian dia 40 cm. Okay, lepas tu dia ada satu bola lah. Maksudnya kalau ROV ni akan mencarilah, dia tak boleh straight lah. Yang saya cakap tadi, dia mungkin setiap pasukan dia akan ke kiri ataupun ke kanan sikit, tapi dia punya jarak panjang dia tetap samalah kat sini 2 meter. Mana total jarak dia berada dalam lingkungan 5 meter, cuma dia mungkin ke kiri sedikit ataupun ke kanan sikit lah. Mana ROV sampai dekat kawasan target ni dia kena carilah sama ada ke kiri sikit ataupun ke kanan sikit supaya dia boleh langgar tiang ni, supaya bola ni jatuh. Dia jatuh, bila bola ni dah jatuh, dia akan reverse balik lah. Dia akan patah balik dia akan patah balik ke starting point maknanya ke starting point dia akan melalui halangan kedua. Okey, terus juga ke halangan pertama dan sampai halangan pertama dia floating. Okey, floating sampailah dia berada di kedudukan di starting point tadilah. Okey, masa kita akan start di starting point. Bila start dia bergerak, dia submerge, kita akan start count dan sampai dia floating, kita akan stop lah. Itu masa yang kita kira. Maksudnya masa yang terpantas tanpa melakukan sebarang kesalahan, itu dikira pemenang lah. Dikira pemenang. Okey. 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 Untuk percubaan Okey, untuk percubaan okey, ini saya nak terangkan. Kita akan setiap pasukan kita benarkan 5 minit trying. Maksudnya 5 minit dia akan test dia punya. Setiap pasukan akan dapat 5 minit. Dia akan try mengawal ROV dia lah. 5 minit kita panggil training lah, training. Maksudnya sebelum perlawanan sebenar, pagi tu selepas pendaftaran setiap pasukan kita akan benarkan menggunakan kolam renang swimming pool tu lah untuk testing punya ROV lebih kurang dalam 5 minit setiap pasukan lah sebab kita ada dalam 40 pasukan. Kita target kalau maksimum 40 pasukan. Okay, setiap pasukan tu kita benarkan untuk menguji sebelum kita buat perlawanan betul, kita akan menguji lah. Menguji ROV kita, okey, dia boleh tak berjalan semua dan selama 5 minit lah. Terpulang lah, cikgu nak test 2-3 minit pun boleh. Tapi setiap pasukan kita benarkan untuk menguji ROV itu selama 5 minit. Okey, dan selepas setiap pasukan dah menguji, barulah kita akan start kita punya pertandingan. Iaitu maknanya barulah kita ambil kira kita punya masa. Okey,
setiap masa tu setiap percubaan, maksudnya kita akan dalam setiap pasukan pun kita bagi 5 minit untuk menyelesaikan menyelesaikan task tu dalam masa 5 minit. Maksudnya kalaulah dalam masa 5 minit dia boleh buat 2 kali atau 3 kali percubaan, tiada masalah. Kita akan ambil yang masa yang terbaik. Contohlah ROV je lah sangat laju, memang tiada masalah, dia boleh lalu sampai cari target, langgar, patah balik, itu masa pertama, dan dia boleh teruskan lagi selagi masa tak tamat, dia boleh teruskan untuk percubaan kedua. Percubaan kedua dia buat lagi, so kita sampai balik je ke starting point, kita akan ambil masa dan sampai berapa kali dia boleh buat dalam masa 5 minit tu, kita akan ambil masa yang paling pantas. Maksudnya masa yang paling pantas setiap dalam 5 minit tu, kita kalau dia boleh sekali je tak apalah, sekali je lah, maksudnya masa tu yang kita ambil. Tapi kalau ada pasukan yang boleh lebih daripada 2 kali ataupun 3 kali dia buat dalam masa 5 minit tu, dia boleh selesaikan task tu dengan cepat, so kita akan kira masa yang terpantas. Masa yang terpantas dan tiada kesalahan lah, maksudnya tak melanggar, jangan laju sampai langgar-langgar tiang tu, kita ada penalti lah. Maksudnya dia akan ada nanti penalti, nanti pengiraan nanti saya akan tunjukkan kemudian lah. Okey, wire tak okey, kalau wire tu kita letak elemen pelampung, boleh. Memang sebenarnya saya galakkan setiap wire tu kan, saya dalam saya punya taklimat tu, setiap wire tu kita letak macam dalam berapa kalau kita 10 meter tu mungkin kita perlu letak dalam lebih kurang dalam 5 ataupun 6 pelampung lah, supaya dia tak menjadi beban pada ROV kita. Dia kalau boleh wire tu macam kita panggil sebagai neutrally, dia macam tak efek sangat. Kalau kita tak letak yang macam pelampung tu, nanti wire tu akan jadi, kalau 10 meter panjang, dia akan jadi satu berat pada ROV. So dia akan dia akan efek kita punya ROV lah. Sebenarnya ROV kita floating, tapi bila wire tu berat, so dia akan efek pada ROV tu. Maksudnya sekarang ni ROV tu dah nice, memang dah floating, tapi bila wire tu dah tenggelam sebab kita tak letak pelampung, so dia akan efek pada ROV tu. Itu pun salah satu perkara penting lah, sebab tu yang saya galakkan wire yang kita letak tu, kita letak setiap wire kita punya kabel tu, kita akan letak pelampung lah dalam lebih kurang mungkin ada 5 ataupun 6 pelampung lah, setiap 50 cm letak satu pelampung, 10 pelampung. Dan cikgu boleh try dekat kat kolam ataupun dekat tangki kan, macam mana keadaan wire tu lah, supaya dia takkan mengganggu sangat kita punya pergerakan ROV. So kalau kita tak letak benda tu, wire tu akan jadi pemberat, so dia akan, bila wire tu tenggelam, dia akan tarik ROV, sedangkan ROV kita dah positif. Tapi bila wire tu dah jadi berat, wire tu dah tenggelam, negatif, so nanti ROV kita akan tertarik ke dalam lah. Dia akan menyebabkan ROV kita tenggelam. Berapa cubaan boleh? Yang saya cakap cubaan tu terpulang lah dalam masa 5 minit. Kalau tim sekolah-sekolah dapat dalam masa 5 minit dapat menyiapkan 3 kali task, menyiapkan 3 kali, so kita akan ambil masa yang terpantas, yang tiada melakukan kesalahan. Kolam yang saya kata itu, memang kalau kolam UMP dia ada 3 bahagian kedalaman, tapi untuk kita punya pertandingan ni kita ambil yang kedalaman 1.5, dia fix, dia akan flat 1.5 meter flat daripada starting point sampai ke hujung, memang 1.5 lah. Kita tak ambil yang bahagian 2 meter dan 3 meter. Dan bila kita nak buat testing pun kita gunakan 1.5 meter. Maksudnya sebelum kita buat pertandingan, setiap pasukan kita benarkan untuk buat trying untuk test dia punya ROV. Memang setiap pasukan akan dapat dia punya testing tu lah, testing kolam tu. Okey. Okey cikgu, kalau ada persoalan, ada apa-apa pertanyaan, boleh tanyalah. Saya open Okey, saya rasa itu sahaja untuk penerangan saya berkaitan dengan pertandingan, yang berkaitan dengan
penginapan ataupun tu nanti Dr. Zainal akan bantu saya lah urus dia kan sebab dia berada di sana. Memang Dr. Zainal adalah staff di UMP. Saya di UTM memang kalau nak tanya pasal penginapan memang jauh lah, saya di Melaka. So kita akan minta urus dia lah, iaitu Dr. Zainal and team. Dr. Zainal akan dibantu beberapa staff di UMP lah, berkaitan dengan contoh, berkaitan dengan penginapan ataupun makan minum. Nanti kita akan cuba bincang dengan urus dia lah. Tak ada pembantangan cikgu. Tak ada. Mungkin kalau ada macam tiba-tiba ada macam kita akan jemput kita punya Eskom. Eskom tu maksudnya OAS punya komiti. Mungkin dia nak tanya mungkin berkaitan dengan pelajar-pelajar tu mungkin, tapi tak ada sesi. Kita tak ada sesi pembentangan. Kita terus pada pertandingan sahaja. Tapi kalau ada, nanti saya akan maklumkan jika kita ada dapat dana lebih, mungkin kita boleh buat satu kategori, iaitu design terbaik lah. Mungkin ini buat masa ni kita tak ada lagi dana, kita ikut yang macam apa kita propose. Tapi kita cuba juga minta dana daripada universiti, universiti lah. Kita minta daripada UTM dah setuju untuk keluarkan untuk menyediakan hadiah untuk setiap pasukan. Kalau kita dapat dana lagi lah, dana daripada mana-mana NGO, so mungkin kita boleh buat kategori lain seperti macam Best Design Award, ataupun tapi sesi pembentangan kita buat masa ni kita tak buat lah. Memang kita tak ada pembentang. Maknanya pelajar terus pagi tu pendaftaran. Lepas pendaftaran dia akan ada sesi training, maksudnya kita guna sesi trial lah. Trial macam test the pool ataupun test dia punya testing lah, dia punya task tu. And then lepas semua dah selesai melakukan dia punya testing, dan barulah kita buat dia punya pertandingan tu. Prof, nak tanya. Okey, boleh. Boleh tak share schematic diagram terutamanya part elektronik part tu lah. Okey, boleh. Nanti saya share dalam grup. Sebab saya tak bila cikgu tanya ni, saya tak sediakan dia punya tu, tapi ada dalam saya punya slide tu, nanti saya tengok ada berkaitan dengan elektronik part lah, berkaitan dengan cara untuk switching punya control lah. Sebab dia kalau ikutkan kita guna kalau nak biasanya standardnya kita guna switching biasa je. Maksudnya menggunakan 6 pole lah, dia boleh gerak ke depan, boleh on, off balik, dan boleh reverse balik lah. Okay, lepas ni saya tak apa cikgu, lepas ni saya akan share dalam kita punya Telegram. Sebab saya Google kan. Google jumpa yang ada guna bot tu kan, tu yang saya tanya dalam grup tu. Dia ada macam-macam jenis cikgu. Tu yang cakap dia ada macam-macam jenis, macam betul. Cuma yang kali ni yang untuk yang saya pergi yang dekat UMP tu, saya tengok macam tak ada. Tak guna pun. Dia jadi confused. Okay. Ya. Memang di UMP kita tunjukkan demo yang paling mudah. Memang paling mudah dan paling cuma isu dia pelajar kena pastikan dia kena tahu macam nak mengawal switch tu lah. Macam mana nak forward, macam mana nak reverse. Itu salah satu skill yang kita perlukan pada pelajar tu lah. Kalau di UMP tu saya ada buat satu demo, satu ROV yang menggunakan Arduino. Tapi kalau sekolah-sekolah nak gunakan Arduino pun boleh. Nanti saya sharekan dia punya coding lah. Tapi untuk yang kali ni sebab masa mungkin dah lebih kurang dalam sebulan lebih, so saya galakkan gunakan switch biasa je. Maksudnya minta pelajar try guna switch saja, macam mana nak control dua-dua serentak untuk submerge ataupun gerak ke depan, macam mana gunakan switch supaya dia boleh mengawal ROV itu dengan baik. Yang tu yang cabaran ni sebenarnya cikgu. Nampak kan mudah, tapi bila nak mengawal tu nanti mungkin kat situ yang akan memerlukan kesabaran pada pelajar tu, macam mana dia nak forward, macam mana dia nak reverse, supaya dia tahu macam nak mengawal. Sebab kalau pelajar tu biasa guna remote control kereta, dia lain sikit. Yang ni kita gunakan switch.
So maknanya kita kalau untuk forward ke depan kita perlu dua-dua switch tu ditekan secara serentak. Dua serentak. Lepas tu kalau nak kiri kanan maksudnya dia ada satu switch reverse, satu switch forward. Contoh dia nak ke kiri ke kanan sikit. Kat situ yang kemahiran pelajar tu kita perlukan. Maksudnya dia punya skill macam mana dia nak menggerakkan ROV tu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Itu yang once dah siap, cikgu boleh minta pelajar tu untuk explore macam mana pergerakan ROV tu. Macam mana ROV ni ke depan, macam mana ROV ni top, macam mana ROV ni tenggelam, macam mana ROV ni ke kiri ataupun ke kanan. Benda-benda ni memang penting. Yang untuk siapkan ROV ni saya rasa mungkin dah masa sekejap je. Tapi nak mengawal ROV ni memang ambil masa. Dia bukan bukan sehari dua. Mungkin pelajar dia kena buat 2-3 kali, buat banyak kali eksperimen lah, banyak kali try untuk dapatkan dia punya dia punya feel macam mana nak control ROV ni. Mungkin kat sini itulah ada isu juga kat mana cikgu nak try lah. Kat sini lah macam perlukan, kalau di kawasan macam di UMP mungkin cikgu boleh deal dengan UMP lah. Kalau di macam Melaka kita ada private pool ni kita boleh cuba deal dengan dia punya owner untuk kita, tapi kalau di hotel pun boleh juga, ataupun kalau rumah yang dah ada swimming pool boleh juga digunakan untuk menguji ROV tu. Ya boleh. Lepas ni saya share yang kalau yang berkaitan dengan elektronik part tu lah. Tapi yang apa yang kita present di UMP tu yang basic punya ROV. Kalau ikut sebenarnya cikgu kan, pertandingan ROV ni sebenarnya telah diadakan pada 2012. Okey, masa ni dianjurkan oleh NOD. NOD ni tapi sekarang ni NOD dah dijumutkan lah. Dah ditukar kepada dulu National Oceanic Department. Saya Datuk Nur Aini dia punya ketua dululah. Memang dia initiate program kita. Dulu dia punya program ni Eurovac. Eurovac ni hanya sekolah teknik dan sekolah MRSM sahaja. MRSM tak sure, saya tak ingat. Tapi yang tak silap saya, sekolah teknik dan sekolah vocational sahaja yang masuk pertandingan ni pada 2012. Sebab kebetulan time ni saya menjadi dia punya komiti lah. Saya terlibat dengan komiti. Lepas tu saya dah sama belajar. Lepas tu saya tak terlibat lah. Mungkin selepas tu tak silap saya dengar NOD telah dijumutkan, program ni telah diberhenti sekejap dan sekarang ni telah diambil alih. Program ni diteruskan dan diambil alih oleh PetroScience. Saya tak sure lah cikgu pernah dengar ataupun ada yang cikgu pernah masuk ke join ni. PetroScience pernah menganjurkan program ni. Cuma yang isu saya, yang isu kebelakangan ni mungkin PKP, saya tak sure mereka masih anjurkan lagi secara fizikal ataupun tak. Mungkin mereka stop dulu. Mungkin setahun ni atau tahun depan dia akan start balik lah dengan pertandingan ROV. Memang kalau ikutkan ROV ni bukan barulah. Memang kalau ikut pertandingan ROV ni mungkin dah kalau di PetroScience tu saya rasa mungkin dah 3-4 tahun mereka anjurkan lah. Okey, kalau di UTM dan UTHM ada cikgu. Okey, saya share kejap. Saya terlupa nak ni Sekejap. Saya share ni. Okey. Kalau cikgu, okey, tengok bergantung pada sekolah lah dekat mana kalau kalau dalam chat tadi kata di UTM atau di UTHM boleh contact Dr. Hendrawati ataupun Dr. Khalid. Mereka ni adalah kita punya ESCOM. Kita punya ESCOM lah, kita panggil sebagai ITPE OES lah, technical support. Maksudnya mereka kebetulan mereka memang contoh. Dr. Hedra ni daripada UTHM, Dr. Khalid pun daripada UTHM. Okay, tapi kalau UTM kita ada daripada UTM KL lah, UTM Johor. Sebab masa ni kita disebabkan kita punya pensyarah daripada UTM Johor JB, tapi dipindahkan ke KL. Sebab tu Dr. Zul boleh, kalau berada di KL boleh contact dia lah untuk minta bantuan dari segi teknikal ataupun apa saja boleh. Memang kita untuk ni kita sediakan kita panggil sebagai mentor ITPE lah.
OES untuk dari segi technical support lah kalau ada sebarang pertanyaan. Sebab sekarang ni kita dalam dalam grup tu saya dengan Dr. Zainah. Tapi kalau boleh keep in touch dalam grup Telegram tu, saya ataupun Dr. Zainah akan bantulah. Okay, akan bantu jawab persoalan cikgu. Tapi kalau untuk technical tiba ada nak test ke nak tengok nak pergi ke Melaka susah ataupun nak pergi UAP susah, mungkin jauh. So mungkin boleh contact yang person-person in charge dekat sini lah. Contoh di kawasan Pening. Pening kita ada Prof Rizal. Memang ini adalah kita punya founder lah. Founder untuk IEEE. Memang dia expert on underwater robot lah. So boleh refer kat dia. Okay, saya punya mungkin contoh lah kata ada masalah berkaitan dengan teknikal, boleh je contact. Memang kita dah maklumkan untuk siap person in charge bahagian tertentu. Memang mereka dah alert lah berkaitan jika ada mungkin sekarang ni saya just share email saja. Mungkin dalam email nanti cikgu-cikgu boleh minta nombor phone lah. Kalau nak minta personal atau saya nak bagi dalam bentuk info, mungkin ada yang tak berapa setuju. So saya bagi email. Mungkin cikgu boleh keep in touch dengan email dulu, dan daripada si email cikgu boleh minta terus direct handphone lah supaya boleh lagi mudah berkomunikasi menggunakan menggunakan inilah mobile phone compare dengan email. Tapi buat masa ni mereka dah dimaklumkan lah akan ada inilah, akan ada pertanyaan, akan ada technical support daripada OES member lah. Sekejap, saya tengok tadi ada chat tadi. Okey, yang penginapan ni nanti Rusty akan maklumkan cikgu. Rusty akan maklumkan kemudian disebabkan kenapa cikgu? Disebabkan waktu kita buat pertandingan ni pelajar masih ada, pelajar UMP masih ada. So kita takut dia punya penginapan tu penuh. So nanti yang bahagian penginapan ni nanti Dr. Zainah akan bantu cikgu. Just boleh contact direct ke dalam grup tu, Dr. Zainah ada. Kalau apa-apa berkaitan dengan penginapan, mungkin cikgu boleh minta bantuan daripada Dr. Zainah lah. Memang Dr. Zainah pun daripada UMP sendiri. So dia lagi maklum lah. Kalau tanya saya, memang sebenarnya kita cuba nak sediakan, tapi kita pun sedia maklum, memang kebetulan kita buat program ni kita perlukan pelajar untuk sebagai kita punya komiti lah, member AJK nanti waktu pertandingan. Itu yang kita buat waktu pelajar ada. Bila pelajar ada, maksudnya penginapan tu agak terhad. Mungkin nanti Dr. Zainah cuba ni lah, cuba boleh kautin dengan pihak Rustia UMP. Okey. Alright, nanti saya sharekan. Okey, nanti saya sharekan alamat email person in charge. Saya sharekan dekat dalam kita punya Telegram Cikgu ada kan? Dah mostly dalam ni semua dah join kita punya group Telegram Saya takut nanti sebab ada yang ada yang terlepas pandang kita punya group Telegram ni. Sebenarnya everything saya dah sharekan dalam Telegram, tapi kalau takut cikgu-cikgu terlepas pandang, tak apa, nanti saya sharekan balik yang teknikal ni lah, person in charge. Okay, alright. Oh dah. Okay, dah dapat. Dah dapat screenshot. Okay, alright. Apa saya sharekan jugalah nanti dalam kita punya Telegram lah. So info sebelum ni tak dapat. Okay. Okay, tak apa, nanti saya sharekan balik. Kalau tak apa cikgu, kalau apa-apa info cikgu boleh direct kat saya lah. WhatsApp saya ataupun gunakan Telegram group kita pun boleh minta apa-apa info. Mungkin contoh baru-baru ni yang minta surat daripada KPM KPM yang untuk perusahaan tu kita dah share sebelum ni. Untuk JPN tu lah yang saya macam ada juga minta daripada JPN. Macam contoh program ni sebenarnya kita minta UTM bahagian unit STEM yang mohon ke KPM
untuk kelulusan program kita ni dalam untuk diiktirafkan dalam peringkat kebangsaan. Memang dah dapat kelulusan lah. Cuma lepas tu rupanya kita kalau nak dapat setiap penyertaan setiap negeri, maknanya kita kena melalui JPN setiap negeri untuk mendapatkan tim. Maksudnya macam contoh, sebab baru ni saya dikontak oleh pegawai JPN Negeri Melaka. Kebetulan ada cikgu daripada Negeri Melaka berminat nak join kita punya competition. Sebenarnya saya pun tak tahu program ni macam mana dia punya flow. Saya just saya maklumkan pada kita punya unit STEM, okey, untuk dapatkan kelulusan. Lepas tu saya ingatkan mereka uruskan. Rupanya kita juga kena uruskan ke JPN setiap negeri sepatutnya. Contoh kata nak buat di Johor, kita kena minta kelulusan ke JPN, barulah JPN bagi keluarkan surat yang macam ada cikgu yang minta lah, macam itu minta. So buat masa ni kita just dapatkan kelulusan daripada KPM sahaja. Dan once cikgu dah masuk pertandingan tu, nanti kita yang uruskan dari segi dia punya pengisian nama-nama dan nama-nama dan nama semua cikgu dan pelajar-pelajar yang kita akan hantar ke KPM untuk diiktiraf kita punya pertandingan ni dia di peringkat kebangsaan di peringkat kebangsaan. Okey cikgu, kalau ada soalan boleh tanya ataupun boleh cara tak apa, kalau tak ni boleh gunakan chat ataupun kalau okey, alhamdulillah kita dah sejam jugalah. Saya ingatkan okey, alhamdulillah ramai juga okey, ramai juga yang join kita pada petang ni. Okey, terima kasih semua kerana dapat hadir pada petang ni, join secara online. Mungkin insya-Allah kita boleh jumpa pada 26 hari bulan Okey, bagi yang baru masuk saya maklumkan balik bagi yang baru masuk, kita punya pertandingan telah dikonfirmkan oleh Dr. Zainal baru sahaja tadi. Memang kita akan buat kita punya pertandingan pada 26 lah. 26 bulan 11. Maknanya tarikh itu kita anjatkan seminggu lah bagi menghormati kita punya PRU PRU yang bertindih dengan kita punya program lah pada 19. So kita anjatkan kepada 26 26. Okey, Dr. Zainal baru inform memang waktu ni tiada pertindihan di kolam renang di UMP lah. So memang kita akan proceed pada 26 hari bulan November. Okey, cikgu boleh kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, boleh gunakan mic ataupun gunakan chat. Okey. So buat masa ni nanti saya akan sampai hujung bulan ni saya akan maklumkan. Okey, tinggal beberapa hari saja lagi, lepas tu kita akan tutup lah. Kita akan tutup sebab kenapa? Kita kalau tak tutup nanti kita nak mendirikan hadiah dan nak mendirikan sijil-sijil kan. So nanti kalau last minute daftar susah juga kita nak menyediakan sijil ataupun nama-nama yang tu. Mungkin kita akan tutup kita punya pendaftaran pada hujung bulan ni dan saya akan keluarkan satu link baru untuk cikgu-cikgu update nama-nama cikgu, nama-nama pelajar. Okey. Nama-nama pelajar dan nama-nama cikgu lah yang terkini lah. Mungkin ada yang ada pelajar tarik diri ke ataupun ada pertambahan pelajar ke ataupun kat situ nanti saya akan maklumkan jika ada kekosongan kita akan benarkan satu sekolah boleh hantar 2 pasukan. Memang itu dah ada yang pasukan daripada sekolah, ada sekolah yang dikata nak minta hantar 2. Okey, hantar 2. Memang kita buat masa ni setakat yang pada petang ni yang saya cakap ni penyertaan kita setakat hari ni dalam 20 lebih lah. 20 lebih, so kita ada lagi kekosongan. Kita punya target untuk kita punya pertandingan ni lebih kurang dalam 40 pasukan. Tu pulanglah kalau 20, kalau lagi cantik 20 sekolah rendah, 20 sekolah menengah. Tapi itu nanti kita akan tengoklah. Macam contoh kita buat di Pasir Gudang itu pada tahun lepas, kita dapat penyertaan 12 daripada sekolah menengah, 10 daripada sekolah rendah. Maknanya okeylah, almost balance lah. Kalau macam ni pun sebab tu kita buat kategori pun kita pecah pada 2.
kita kita tak buat sekali. Maksudnya sekolah rendah bertanding di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah bertanding di peringkat sekolah menengah. Okey, link. Okey. Saya share kat sini lah sebab sebenarnya saya dah share uh, dekat apa? Dekat grup. Okey, sekejap saya share balik. Sekejap dulu saya share Google. Prof, Okey, okey, ya, Prof, boleh cakap. Ya, ya. kalau boleh apa yang pernah di-share dalam link Telegram tu boleh share balik tak? Sebab bila kita orang masuk, apa yang sebelum tu kita orang tak dapat. Mungkin admin punya tu dia tak apa? Dia tak set yang tu kan. Jadi dia tak orang set yang baru okey. masuk tak dapat maklumat yang sebelum tu. Okey. Okey. Maksudnya cikgu tak dapat yang ni lah. Betul. Bahan-bahan yang dah share sebelum ni tu kita orang tak tahu. Macam saya masuk kan diam-diam je, kita tak ada apa-apa. Saya ingatkan kita boleh tengok sebab okey. Sebab saya yang create group tu. Okey. Betul. Sebabnya Prof setting dulu boleh dapat tengok kan. Okey. Right, noted. Saya ingat tak sebab saya jarang guna Telegram. Bila saya diminta buat grup Telegram, saya buat je lah tapi saya tak tahu apa dia punya macam mungkin ada yang saya terlepas pandang lah dari segi setting dia kan. Saya ingatkan once cikgu join, cikgu boleh tengok yang previous punya sebab saya memang kebetulan rumah saya pun bahagian apa pendidikan, dia kata memang boleh akses mana file-file walaupun dia baru masuk tapi dia boleh akses yang lama-lama. Mungkin setting Betul. tu lah. Mungkin setting saya buat tu. Betul. Setting owner tu sepatutnya boleh setting lah. Orang yang baru masuk boleh tengok berapa banyak. Cikgu tak betul lah saya baru tahu. Tak, saya ingatkan benda tu dah sebab bukan apa bila saya go through maknanya benda tu masih ada lagi di grup Telegram. Rupanya cikgu tak boleh access lah. Patutlah ada. Okey, patutlah cikgu Kerana buka ada balik orang benda tanya tu. soalan sama kan. Jadi Ya. Saya okey, mungkin right. Faham. Mungkin saya salah. Yalah, masa saya create tu saya tak buat setting yang untuk benarkan maksudnya once apa cikgu join mana yang lama-lama pun cikgu boleh tengok betul. Okey, right. Okey, nanti saya share balik lah. Dalam masa dekat ni saya share balik semua yang kita pernah sharekan dari segi video-video YouTube ataupun video penerangan berkaitan dengan sains apa technical talk by Prof Rizal pun. Okey. Cantik. Lepas tu ada share video-video contoh-contoh pun kita ada tapi nanti itulah saya ingatkan benda tu you all memang bila once dah masuk memang dapat memang ada benda tu rupanya tak ada kan. Okey, tak apa nanti saya sharekan video yang contoh-contoh daripada universiti lain pun ada juga ataupun daripada yang ada video daripada YouTube yang macam mana dia create apa simple ROV pun ada saya sharekan. Nanti tak apa nanti saya sharekan balik. Saya sharekan link dia. Sekejap. Okey. Masih banyak bro. Alright, sama. Terima kasih beritahu lah sebab saya ingatkan semua tu benda tu dah macam macam memang dah cikgu boleh tengok. Prof. Ya, Prof. Nanti boleh. mungkin masa setting dekat Telegram tu doktor pergi dekat apa yang ada gambar pensel kan, tekan gambar pensel, lepas tu dia boleh check history for new members. Dia kalau biasa dia keluar hidden, pergi tekan hidden nanti tekan visible. Dia tekan visible kan nanti dia boleh orang lain boleh tengok lah yang lama-lama. Okey, sekejap cikgu saya jangan guna sekejap. Kita pergi pada gambar pensel gambar pensel. Lepas tu dia keluar gambar check pensel. history for new Gambar members. pensel. Lepas tu pergi pada members. Tak, check history for new members. Dia ada dekat bawah tu. Okey, check history. Hidden, dia tulis hidden. Mana visible lah. Ya, visible lah. Okey. Alright. Okey. Terima kasih. Itulah jarang guna. Ni first time yang grup ni adalah grup pertama saya buat untuk Telegram. Yang saya jarang guna Telegram. Okey. Alright, benda tu yang saya tak betul lah saya tak set. Okey, saya dah set kepada ni lah. Okay, tak apa yang mana kalau tak ni saya sharekan balik nanti. Okey. Terima kasih cikgu Okey, betul lah saya dah set kepada visible lah.
Patutlah. Ada itulah saya dapat WhatsApp personally daripada cikgu minta balik. Saya kata dalam grup saya ingatkan dah diberi. Rupanya okey, faham. Rupanya adik saya tak sharekan yang ni. Okey, saya hide, saya terlupa nak tekan hide visible. Okey, right. Terima kasih cikgu atas perkongsian. Okey, alright. So kalau tak ada mungkin kita akan jumpa lagi. Mungkin nanti dalam minggu depan ke ataupun bila-bila kalau ada keperluan cikgu boleh boleh untuk ni lah, untuk kita buat sesi online ataupun terus direct ke kita punya Telegram lah, sebarang persoalan berkaitan dengan pertandingan yang berkaitan dengan penginapan nanti saya minta Dr. Zainal bantulah sebab saya pun tak berada di UMP. Mungkin agak sukar lah kalau saya nak bantu. Tapi itu saya dah minta pertolongan daripada Dr. Zainal lah. Cuba ni lah, cuba tengok bahagian penginapan di sana. Waktu pertandingan kita masih ada lagi kekosongan, sebab kita tahu waktu sekarang ni masih ada pelajar. Mungkin kekosongan dari segi penginapan tu mungkin terhad lah. Mungkin Dr. Zainal boleh bantu dari segi mungkin bantu dari segi macam mana penginapan yang mudah ataupun homestay ataupun list of hotel area-area di UMP Pekan tu lah. Sebab saya tahu Pekan tu memang nak dapat hotel agak sukar lah. Sebab dia jauh ke Kuantan, lebih kurang dalam setengah jam ke Kuantan. Kalau Kuantan tu banyak, ke Gambang pun banyak juga. Tapi kita buat ni di UMP Pekan. Di UMP Pekan tu dia ke dalam sikit lah, sebab saya pun jarang pergi UMP. Hari tu je lah kebetulan kita ada talk di UMP, saya pergi UMP lah. Tapi daripada UMP nak ke Pekan tu lebih kurang dalam setengah jam lah, lebih kurang setengah jam. So agak jauh lah. Sebab tu nanti kita minta bantuan daripada Dr. Zainah untuk bantu kita dari segi penginapan nanti. Ini benda ni nanti boleh dalam grup tak apa. Kalau cikgu ada persoalan boleh tanya dia berkaitan dengan penginapan ke apa semua berkaitan dengan urus. Nanti Dr. Zainal sebagai urus dia akan bantu kita lah. Okay, alright. Kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ni dulu. Okay, terima kasih sekali lagi pada semua cikgu yang dapat hadir pada petang ni. Sesi pada petang ni, sesi soal jawab. Okay, terima kasih banyak lah. Saya pun dapat satu maklumat penting lah rupanya. Saya ingatkan cikgu dah dapat maklumat apa yang kita share sebelum ni. Rupanya saya tak set lah pada visible. Alright. Bagi skematik yang Dino, nanti saya akan sharekan lah dalam grup. Kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak cikgu InsyaAllah kita jumpa pada 26 lah. Kalau apa-apa persoalan boleh tanya di Telegram ataupun personal WhatsApp saya pun boleh, tak ada masalah. Terima kasih cikgu semua Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak bro. Sama. Terima kasih Doktor. Maaf. Sama.